Baik, kita bertemu kembali. Pilihan raya kali ini agak unik yang mana ia diadakan ketika pakar kaji cuaca telah keluarkan amaran untuk berlakunya monsun timur laut atau lebih terdedah kepada risiko hujan lebat dan juga banjir kilat. Namun pastinya diharapkan bencana itu tidak memberi kesan dan kita berharap juga supaya semuanya berjalan dengan lancar meskipun SPR sendiri ada hak untuk menangguhkan pilihan raya umum ke-15 jika banjir besar berlaku sepanjang tempoh berkempen. Jadi menarik untuk kita bincangkan hal ini kerana dalam tempoh berkempen ini, kesemua calon daripada parti yang bertanding di kawasan banjir, nampaknya mereka ini sudah diberikan kertas ujian sebelum bermulanya peperiksaan besar iaitu pada 19 November depan. Jadi bersama dengan saya pada ketika ini pakar meteorologi Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum, apa khabar? Terima kasih kerana memanggil saya kat Astro ni. Sama Prof. Alhamdulillah baik, sihat. Baik Prof, kita teruskan saja dengan temu bual kita melihat beberapa kawasan parlimen yang sekarang ni dah terdedah pun dengan banjir. Apa agaknya pelan jangka pendek ataupun jelah dalam masa singkat ini apa yang boleh ditawarkan daripada calon-calon yang bertanding dan juga parti-parti untuk tangani isu banjir dan pada masa sama untuk memastikan pengundi dapat keluar untuk mengundi pada 19 November depan, Prof. Baik. Kalau on record, semasa interview saya kat Bernama dan juga diambil oleh Halakah dan juga Malaysia, seluruh Malaysia kini ataupun ni, saya telah menyatakan bahawa banjir dengan election tidak, orang kata, serasi, saya rasa. Dan saya hanya dalam beberapa interview saya berdoa bahawa kita tidak akan menghadapi banjir besar. Bila saya menyatakan banjir besar, ini bermakna bukannya yang apa yang ditunjukkan iaitu dekat dengan buku lali ataupun dekat dengan apa ni. Bila saya kata banjir besar, dia tu banjir tu naik sampai kat bumbung lah untuk rumah satu tingkat. Seperti apa yang terjadi di Sri Muda 2021 dan sebagainya. Itu adalah apa yang kita harap tak terjadi. Baik. Kalau 2017 itu terjadi di Georgetown dan kalau 2021 basically Taman Sri Muda kena teruk ya. Jadi kalau yang ini pada saya wakil rakyat tak boleh buat apa. Hanya yang penting ialah mencuba respons untuk menyelamat mangsa yang berkait dengan banjir ini. Jadi saya sekarang ni duduk tengok info banjir lah. Meneliti info banjir. Luruan ketimuran masih ada. Okey. Tetapi yang pada saya interesting ialah ada tekanan rendah yang berada di selatan dekat dengan Johor. Baik. Jadi kita ada semua elemen-elemen yang merangsang hujan ada untuk terkini. Sebab itulah kita lihat Jabatan Kaji Cuaca atau MAP Malaysia telah memberi amaran hujan berterusan dan kemungkinan banjir. Dan satu lagi ialah sekarang ini khasnya kat Kelang dan sebagainya ialah air pasang besar. Ya? 2-3 hari ini kita akan ada air pasang besar daripada 10, 11 dan 12. Dan depending ke kawasan macam kat Kelang air akan naik lebih kurang 7 petang ni. Jadi bila air pasang naik, air pasang besar, air daripada sungai tak boleh turun ke laut dan ini akan menghasilkan sama ada banjir kilat di Meru dan sebagainya yang apa yang kita hadapi kemarin. Jadi saya duk tengok info banjir dan sebagainya, ada beberapa kawasan di mana paras sungai telah menjadi bahaya ya. Jadi apa yang kita lihat ialah sekarang ni saya berdoa bahawa tak jadi banjir di mana air naik sampai ke bumbung. Kerana bila air naik sampai ke bumbung, ini adalah apa yang dikatakan banjir besar. Dan juga Prof, berdasarkan seperti yang Prof, pemerhatian Prof sendirilah melihat kepada perkembangan cuaca dan juga banjir,
Apa agaknya mungkin tanda-tanda awal mungkin perlu ditangguhkan sekiranya lah berlakunya banjir besar, pastinya kita tidak mahu itu berlaku sehingga yang disebutkan oleh Prof tadi air naik sampai ke bumbung rumah dan sebagainya. Pastinya itu agak menyukarkan dan juga agak memudaratkan untuk seseorang itu keluar dan juga mungkin memikirkan tanggungjawab mereka sebagai rakyat dan sebagainya, kerana mungkin mereka perlu memikirkan lebih penting lagi tentang periuk nasib mereka, tentang nasib mereka, kerugian yang perlu mereka hadapi dan sebagainya. Apa agaknya tanda-tanda awal supaya kita ingin melihat bahawa ialah berdasarkan pemerhatian Prof, sekarang ni dah cuaca pun menunjukkan tekanan rendah di bahagian selatan dan sebagainya. Apa next yang boleh kita jangkakan lagi Prof supaya ini menjadi amaran awal sebenarnya Prof? Baik, kalau saya jadi seorang pakar, saya akan melihat sekarang ini, apa yang terjadi sekarang ini. Kerana sekarang ini elemen-elemen yang mungkin melibatkan terjadinya banjir besar sedang orang kata develop, sedang berkembang. Ya, sama ada ianya akan terjadi atau tidak, di 2-3 hari ini kita kena perhatikan. Pertama, mengapa saya mengatakan begitu ialah sekiranya jadi banjir besar, ia mengambil masa untuk respons dan juga mengambil masa untuk memulih. Dan seperti kita apa yang terjadi dalam 2014, kita terjadi dalam 2017 dan juga apa yang terjadi dalam 2021. Jadi di masa itu saya rasa orang tak mau dengar kempen. Dia nak cuci rumah dia lah, dia ada macam-macam lah yang dia kena buat. Barang dia jahanam dan sebagainya. Jadi sekiranya sebelum 19 hari bulan tidak ada banjir besar, selesalah sedikit. Tapi kalau nak banjir pun sekarang ni. Kalau nak jadi. Jadi elemen-elemen untuk banjir besar ada. Jadi saya duk melihat secara teliti, duk ikut info banjir, duk ikut Now School, duk ikut amaran yang dikeluar oleh Met Malaysia dan sebagainya. Jadi kita hanya ada 2 hari saja di mana fokus kita adalah baik. Lepas itu fokus kita, skill kita turun. Jadi 2-3 hari ini pada saya perlu diberi tumpuan lah. Baik Prof, seterusnya kita ingin melihat kepada tawaran manifesto yang ditawarkan oleh parti-parti bertanding di kawasan banjir khususnya. Apa agaknya mungkin keutamaan yang perlu diberikan oleh mereka melihat ke harapan, apa agaknya perancangan yang boleh dilakukan untuk bagi memastikan kawasan yang diwakili oleh mereka selepas ini tidak lagi berlakunya banjir untuk dalam sepanjang tempoh mereka mentadbir kawasan itu, Prof? Ya, untuk mengurangkan risiko banjir, dia adalah satu engineering bukannya kecil, yang besar ya. Kerana air yang kita ingin salurkan dan air yang kita ingin simpan adalah banyak, bukannya sikit. Sekali hujan yang lebat ni dia beratus-ratus swimming pool hujan akan turun. Jadi kita nak buat detention pond, kita nak increase ketinggian ban sungai, kita nak salurkan air ke tempat lain dan sebagainya. Ini memerlukan perancangan dan juga memerlukan engineering yang makan masa lama. Jadi dia tidak akan menghindar secepat mungkin banjir yang akan terjadi ini. Jadi ini adalah apa yang saya ingat KJ menyatakan dia nak increase ban sungai. Itu boleh dibuat, bukan tak boleh dibuat. Tapi ini adalah jangka masa panjang kerana nak buat ban tu akan bermasa berbulan-bulan, bukannya esok hari ia akan timbul. Dan Prof, terakhir sekali mungkin saya nak tanyakan jugalah, berapa agaknya kos ataupun peruntukan yang perlu disediakanlah oleh kerajaan yang bakal mentadbir? Adakah sampai mencecah 50 bilion, Prof? Ya, boleh bilion. Kalau smart tunnel pun dah 6 bilion. Tapi smart tunnel hanya mengambil kira ke dalam daripada sungai Gombak dengan sungai Kelang from that area. Tapi daripada bawah macam horror system, kalau nak buat macam horror system yang ada kat Sungai Selangor, itu mengambil berbilion, bukannya orang kata juta. Jadi masalah penebatan banjir khasnya di kawasan-kawasan seperti KL adalah mahal, bukannya murah. Itu adalah tanggungjawab dan juga apa tumpuan yang perlu diberikan oleh calon-calon yang bakal bertanding di kawasan banjir dan juga kerajaan yang bakal mentadbir negara Malaysia selepas ini bagi memastikan isu banjir ini dapat ditangani. Terima kasih Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah,
pakar meteorologi yang juga berkongsikan apa jangkaan kita menjelang PRU ke-15 ini sekiranya berlakunya banjir besar dan sebagainya, dan kita harapkan itu tidaklah berlaku supaya kita dapat menjalankan tanggungjawab demokrasi dengan penuh berjayanya dan sebagainya. Saya kira itu saja untuk segmen Malaysia Memilih jam ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.